Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Kita mulalah pengajian kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah pada petang ini alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat meneruskan kuliah kita pada petang ini. Insya-Allah kita akan tengok tafsir Al-Kahfi ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini cerita kisah dua orang sahabat lah. Seorang miskin, seorang kaya. Orang kaya tu berbangga dengan harta dia. Orang miskin ni berbangga dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung daripada ayat 28 ni. Wala usyriku bi rabbi ahada. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan aku tidak menyekutuai Allah dengan sesuatu yang lain. Ini seorang lelaki yang beriman. Dia ada dua orang lelaki perumpamaan Allah Taala buat. Seorang orang kaya, ada kebun yang banyak, yang luas. Seorang tak ada benda pun. Tapi lelaki yang beriman tu kata wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku tidak menyekutuai Allah dengan sesuatu yang lain. Orang beriman kata aku tidak sekutu pada Allah, iaitu tidak mensyirik Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman ni, dan orang beriman tidak merasai kekurangan dan kelemahan apabila berhadapan dengan segala bentuk keadaan. Itu akhlak orang beriman, sikap orang beriman. Apa saja ada depan dia, dia tak menggugatkan keimanan dia kepada Allah Taala. Itu Allah Taala nak khabar kepada kita bahawa lelaki yang miskin itu berkata, kebun kamu yang luas itu tidak berguna pun kepada kamu apabila kamu tidak mempercayai Allah Ta'ala. Mu ada kebun luas lagu mana pun, tapi kalau mu syirik kepada Allah, tak guna sikap apa. Itu maksud dia. Walaupun aku miskin, pemuda lelaki itu kata, walaupun aku miskin, dia kata, tetapi aku tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia menasihati kawannya yang kaya itu sebagaimana firman Allah Ta'ala. Walaula istakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Dan mengapa kamu tidak mengatakan sewaktu kamu masuk ke dalam kebunmu yang dipenuhi dengan buah-buahan dengan perkataan masya Allah la quwwata illa billah. Orang lelaki beriman tu kata kepada lelaki yang kaya tu, patutnya mu masuk kebun mu kata masya Allah la quwwata illa billah. Hebatnya dah, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki yang beriman tu dia kata kepada lelaki yang tidak beriman tadi, dia kata perkataan ini lebih baik. Mu kata masya Allah tu la quwwata illa tu lebih baik daripada kamu bermegah-megah. Nak kalau orang kita kau nak tak dia kebun orang kaya, orang bon dia satulah kalau kita bahasa Melayu kita lah. Dengan kekayaan dan kesenangan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, ia bermaksud apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Ta'ala. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah la haula wala quwwata illa billah. Tidakkah sudah aku memberitahu kepadamu tentang satu perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga itu? Aku kabarkan kamu perbandingan syurga ni
Tidak pun sama dengan keindahan dunia, kemewahan dunia. Lepas tu Nabi sebut syurga ni mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatar fi qalbin bashar, dan tak pernah terlintas pun di hati manusia. Kalau musim air kita bayang syurga tu tak, sebenarnya itu tak ada gambaran pun di fikiran kita, di pandangan mata kita. Maknanya syurga yang sebenar ni, subhanallah, kita tak pernah tengok lagi, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha tu, Allah Taala tunjuk Nabi balasan syurga, balasan neraka. Tak, Allah Taala tunjuk neraka. Orang yang jahat diazab, orang yang baik diletak di dalam nikmat, penuh kenikmatan. Nabi tengok belakang dah. Tapi kita manusia ni tak ada orang pernah tengok pun. Gambaran syurga yang sebenarnya macam mana. Nah, sebab itulah Allah Taala kata, tak, maknanya dia kata la haula wala quwwata illa billah. Apa yang dikehendaki oleh Allah Taala, tidak ada kekuatan melainkan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha berkuasa. Tak ada yang lebih hebat, tak ada yang lebih kuat, tak ada yang lebih berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Manusia ni kuat lagu mana pun tak ada pun. Macam kita baca Maliki Yaumiddin, nak khabar kepada kita esok Raja Tuan Maha Pengadil akhirat esok, satu-satunya adalah milik Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita baca dalam sembahyang Maliki Yaumiddin, Malik pada hari kiamat, maksudnya esok tak ada kekuatan, tak ada yang menjadi kedua melainkan Allah Subhanahu wa Taala yang menguasai hari pembalasan esok. Dan kita kan semua dihidupkan kembali oleh Allah Taala untuk dihitung segala amalan kita. Betullah, tidak ada kekuatan. Allah Taala, Nabi sebut la haula wala quwwata illa billah. Tak ada pun kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa Taala. Firman Allah Subhanahu wa Taala seterusnya, in tarani ana qallabin kamalan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Jika sekiranya kamu melihat aku ini sedikit harta benda dan anak, orang beriman kata dah, maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan kepadaku lebih baik daripada kebunmu ini. Lelaki beriman kata tadi, dia kata walaupun aku ni, mu tengok aku ni tak ada harta pun, sikit je harta, dan anak pun tak beramal mana, tapi dia kata maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan kepadaku lebih baik daripada kebunmu ini. Tapi kedudukan aku nak berbanding kamu adalah lebih baik. Sebab apa? Iman dengan syirik. Orang syirik ni tak ada guna pun. Allah Ta'ala tak nilai sikit pun kebaikan apa saja dia ada. Allah Ta'ala tak ada kira. Tetapi walaupun orang miskin, yang kata orang yang tak ada harta, yang tak ada apa satu, tapi dia beriman, darjat dia di sisi Allah lebih mahal lagi. Sebab apa? Beza syurga neraka. Tuhan anak, Tuhan rata, memang jauh. Itu lelaki yang beriman itu kata. Lelaki yang miskin itu berkata, dia kata walaupun kamu melihat aku tidak berharta dan tidak mempunyai pengikut yang ramai sekarang ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kepadaku lebih baik daripada kebun kamu lagi. Tak berkena ingat, walaupun aku tak ada benda satu sah, tapi aku beriman kepada Allah Ta'ala, aku beramal dengan yang Islam, dengan syariat Allah Ta'ala, tapi aku lebih mulia daripada kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanglah atas dunia ni orang duduk puja, orang kaya. Orang duduk puja, orang banyak harta. Bahawa kita orang miskin, yang orang tengok tak apa, ibarat kata lah. Tapi sebenarnya tu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'. Dan mudah-mudahan dia menurunkan hukumannya dari langit ke atas kebun ini. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah Ta'ala, ayat yang kita baca ni, Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk menurunkan hukuman pada bila-bila masa sahaja, sama ada dengan petir atau banjir yang memusnahkan kebun itu. Aku bangga-bangga sangat sampai masa Allah hacus kenikmatan saja. Kita tengok dah bagaimana yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Kaum Nabi Nuh dilaknat oleh Allah.
Qarun yang kaya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firaun yang kaya itu dimusnahkan oleh Allah Taala. Tak ada benda kekal atas dunia ni kalau lawa Tuhan, Allah Taala binasakan sekelip mata sahaja tanpa diduga. Itu rasa bangga tak? Tak rasa nak bangga dengan harta kekayaan. Yang perlu kita pertahankanlah akidah yang sejahtera, keimanan yang mendalam kepada Allah Taala. Tak beramal dengan Tuhan sungguh, tinggal Tuhan larang, ikut syariat Allah Taala. Itu yang paling penting dari dalam hidup kita. Tak nilai di sisi Allah Taala keimanan kita kepada Allah Taala. Tak kita taat dan patuh kepada Allah Taala. Sebab tu muslimat kita rasa susah dah kehidupan kita dunia ni. Kita kata Ustaz Zahid kita ni tak senang mana, gitulah bolehlah makan. Tak rasa nak bimbang lah. Tak rasa nak susah hati lah. Sebab apa muslimat? Benda ni tak kekal pun. Hak kekal keimanan kita kepada Allah. Tak? Walaupun dunia ni kita tak ada benda, tapi akhirat kita ada benda insya-Allah. Sebab Allah Taala nak janjikan kepada kita syurga. Kita kena yakin lah. Muslimat kena yakin lah. Beramal tu mesti untuk Allah. Rasa nak bangga-bangga apa-apa saja, tak ada benda pun. Sikit pun tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mu ada kerajaan yang besar, tahta yang besar, tapi akhir sekali mu dimusnahkan oleh Allah sebab kamu tidak beriman kepada Allah Taala. Dunia binasa, akhirat dalam neraka na'udzubillah. Sebab apa? Sebab syirik, tidak beriman kepada Allah Taala. Ni yang kita nak pertahankan. Jadi muslimat hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sebut lagi fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawra. Maka kebun itu akan menjadi tanah yang tidak ada apa-apa pun dia, iaitu Allah menjadikan airnya surut kering ke dalam tanah. Sekali mata je Allah Taala nak jadi, walaupun kebun dia tu di tepi sungai tak, sungai semula jadi kata subur tanah-tanaman, tapi kalau Allah nak kering air sungai tu sekali mata je. Allah nak musnahkan kebun-kebun tu sekali mata sahaja. Mula rasa bangga lah. Itu perbalahan di antara dua orang lelaki, seorang yang kafir, yang kaya, seorang yang miskin tetapi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata walaupun pada ketika itu dilihat air sungainya banyak dan tidak mungkin boleh menjadi kering, tetapi Allah Taala berkuasa melakukan segala-galanya. Allah boleh buat bangga. Allah Taala boleh buat belaka. Tak usah kita nak tengok awak jauh hadapan mata kita. Tak, kalau kita tengok banjir yang berlaku di negeri Terengganu ni musim air. Tak, bukan baru berlaku tapi lama dah nak berlaku, tiba-tiba berlaku. Kita tengok di Dungu lah. Siapa berlaku tu semua Tuhan boleh sekali mata je. Allah Ta'ala ni dia buat tempat yang berbeza. Tahun lepas kat lain tu dah. Nah, kalau kita nak kata mari mana air, dulu tahun lepas dia besuk, siapa terkenal di rumah, mari mana air, tak salah fikir aku. Kita tak salah fikir. Sebab apa Allah Ta'ala buat ni sekali mata je. Allah Ta'ala kata kun fayakun, jadi jadilah ni. Kita tidak akan kata jadi, Ustaz Zahid, jadi macam. Dan mungkin kita manusia, makhluk lemah, orang tak ada benda pun. Tapi Allah dia kata kun fayakun, jadi jadilah. Sebab itulah kita kena ingat kepada Allah Ta'ala. Dia kata seterusnya Allah Ta'ala berfirman lagi, falan tastati alahu talaba. Maka engkau tidak berdaya lagi hendak meminta selain daripada Allah. Kalau Allah musnahkan banjir yang besar berlaku terhadap kaum Nabi Nuh. Setiap penjuru keluar sampai tenggelam. Cuba Nuh dengan beberapa pasangan saja duduk dalam kapal selamat. Mengikut ceritanya berlabuh sampai dekat negara India. Sampai ranak habis Tuhan Allah. Kita tengok berlaku di Aceh dan di tsunami. Di Jepun teknologi yang canggih. Tapi Tuhan nak musnah kejap je. Asal nak kata apa lah. Kerja Allah Ta'ala ni tak. Memang benda ni kita tak boleh fikir dengan akal kita. Perbuatan Allah Ta'ala. Bagaimana juga peristiwa berlaku di surat Al-Mi'raj. Perbuatan Allah Ta'ala kalau kita nak fikir naik ke langit Allah. Laila dalam satu mana? Siapa nak percaya, kita pun tak percaya. Kita tak percaya tapi sebab kita ada iman kita percaya. Tapi orang kafir dia tak percaya
malam. Laila dan satu malam. Daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Lepas tu naik ke Sidratul Muntaha. Daripada langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Daripada pintu langit pertama sampai pintu langit kedua tu 500 tahun perjalanan. Siapa nak percaya? Tapi kita beriman kepada Allah. Benda tu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Allah Maha buat apa saja. Siapa Nabi naik yang langit ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala teruskan perintah solat. Nah tu besarnya perintah solat ni. Bukan boleh buat main solat ni. Lepas tu solat makin belajar, makin tak faham, makin belajar, makin tak faham, makin nak kosok, makin tak kosok pun ada Ustaz Zahid. Tu kena tanya balik lah. Jadi kita ke mana? Sebab ibadat solat ni bukan ibadat main hak luar saja. Tak, tetapi ia rukun qalbi ni, hati ni. Semayang pun lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala bina yang hubungan dengan Allah Ta'ala. Putuslah dengan dunia. Tapi kita kalau semayang tu makin dekat dengan dunia. Hak dah ingat tu jadi ingat bila semayang. Tu haknya kita. Tak? Subhanallah muslimah. Pada ketika Allah Ta'ala menurunkan hukumannya, lelaki yang kaya itu tidak berdaya hendak melakukan apa-apa lagi. Baru tahu. Tak cakap sombong bila Tuhan tunjuk kekuasaan Allah, dia nak kata apa dah? Musnah habislah kebun. Musnah habislah kebun. Ada apa dia dah? Ada kekuasaan Allah. Waktu lah kita rasa heranlah dengan dunia. Tahu? Rasa heranlah dengan dunia ni. Yang kita nak kena cakap akhirat. Dunia kita untuk akhirat. Dunia kita untuk akhirat. Duduk atas dunia tapi nak bahagia di akhirat. Sebab di akhirat esok bukan tempat beramal lagi dah. Tempat terima balasan. Dunia ni lah nak beramal. Ustaz Zahid kita tua dah baru sedar. Alhamdulillah sedar. Kalau dah sedar amal lagi. Nah, kita kata Ustaz Zahid kita alhamdulillah sedar. Alhamdulillah sedar. Kalau dah sedar, duduk kata rawa lagi. Umar dah lanjut pun tak berasa nak puas lagi. Duduk sibuk dengan dunia lagi. Duduk junjung ni lagi. Raga lagi kejual gini ketua-tua dah. Umar 70. Nak kejar dia lagi dan kita fikir. Patutnya kita dah apa masa berehat dah. Itu kata muslimah. Lainlah kita buat kerja Islam kat tu tak, lainlah kita berdakwah, kita tinggal gini pergi program apa. Tapi kalau kau nak cari dunia umur 70 tu berhenti-berhenti lah. Umur 60 lebih tu berhenti-berhenti dah. Tak, kita abdikan diri kepada Allah Ta'ala banyak atas. Buat kerja pun patut-patut dah. Tak? Na'udzubillah lah. Lepas tu kata dunia ni hanya sementara. Biar kita ada persediaan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Wa uhita bisamarihi, dan binasalah harta bendanya. Segala harta benda milik lelaki yang kaya itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Lalu dia membalik-balikkan kedua tangannya tanda menyesal di atas apa yang telah dibelanjakan dahulu untuk itu. Tak ada dah. Dah tengok, dah ada benda dah. Apabila dia melihat harta bendanya musnah dan kebunnya binasa, dia membalik-balikkan kedua tangannya, mengenangkan kerugian besar yang dialaminya dalam membangunkan kebun itu. Ada benda dah. Banyak mana? Tahu? Banyak mana nak boleh jadi kebun yang berjaya, yang besar. Yang subur tu bukan saja bukan tanam biarkan dah. Tapi oleh kerana dia dilupa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala musnahkan sekelip mata sahaja. Pada ketika itu menyesal pun tidak guna dan muslimah. Dalam keadaan yang demikian dia masih lagi tidak mengingati Allah Ta'ala, tapi tidak kembali ikut Allah Ta'ala. Tak? Sepatutnya dia kena beriman kepada Allah Ta'ala. Dah Allah Ta'ala tunjuk dah, tapi Allah Ta'ala tak bagi hidayah ke dia. Apa ni? Firman Allah Ta'ala lagi, wa ya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Pohon-pohon anggurnya runtuh bersama paranya, dan dia berkata, mudah-mudahan kiranya dahulu aku tidak menyentuhi Tuanku dengan yang lain, dan tidak ada lagi puak yang boleh menolongnya melainkan Allah Ta'ala. Ini penyesalan dia. Apabila dia ditimpa pada, tidak ada sesiapa pun yang boleh menolongnya, termasuklah puak-puak dan saudara maranya yang ramai dahulu. Ada apa benda? Bila Tuhan tu membala, musnahkan segala harta benda kamu, tak ada siapa pun boleh tolong. Tak, bahkan bila kita apa ke dana,
Pok-pok kita, saudara mara kita meninggalkan kita. Tak ada orang cara dah kalau orang sombong ni. Orang sombong ni masa kaya je orang nak ke dia. Tapi dah dia miskin, tak ada orang nak pergi dah. Na'udzubillah dah. Jadi kata seterusnya Allah Ta'ala berfirman lagi, wa makana muntasira, dan dia sekali-kali tidak dapat membela dirinya. Nak bela wanda dah, ada benda tu. Habislah. Bala tersebut menimpa dirinya lantaran kesombongan dan kemegahannya. Allah musnahkan kebun dia sebab apa? Sebab dia sombong, takabur, megah, riak. Seolah-olah kebun tu kerana dia lupa kerana Allah Ta'ala. Tak. Yang menghidupkan subur kebun dia Allah Ta'ala, tapi dia lupa. Bertang-tang dia kaya ke, dia kata, hebatnya aku, kayanya aku. Dia lupa dah pada Allah Ta'ala. Sebab itulah, sebab dia sombong tadi, Allah musnahkan kebun-kebun dia. Bukan sekadar itu saja, malah dia tidak menerima nasihat daripada kawannya yang beriman itu. Lebih dahsyat lagi, dia menghina pula sahabatnya. Sombonglah, dah kaya. Sahabat tu miskin, ada benda. Mu ada benda. Tak, mu miskin. Aku kaya, mu tengok aku ni, mu ada berapa? Anak pun sikit, tak lama mana piti pun tak ada. Sikit. Jadi sombong Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sana pertolongan itu bagi Allah yang sebenarnya. Kalau Tuhan ada kalau tak ada benda dah. Kalau kita ni selamat dengan pertolongan Allah Ta'ala, kita musimat yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah Ta'ala sebab semuanya ada pada kita ni dari Allah Ta'ala. Jangan kita rasa milik kita. Keupayaan yang ada pada diri kita ni Allah Ta'ala belaka. Mana hak kita sebut orang kita mana? Kita Tuhan beri sakit sikit ke? Nak sembuh, tak sembuh. Kalau Tuhan nak beri sembuh. Kalau mahu dah ubah, maka ubah. Kalau spinal, kalau dia kalau cerita kata tu, dia cerita kata tu, saya ingat kalau dia dah ubah pun, dia makan bayang tu. Papaya. Papaya di sana main pupu. Dah, makan bayang tu segala lalu. Kita nak makan bayang tu. Makan kunyit hitam, tak kunyit hitam, macam-macam makan. Tak jadi apa? Tengok kita tak ada benda satu-satu pun. Kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Ayat ini boleh dibaca dengan lillahil haqqi. Ni. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Ni kalau akbar ni. Sebab apa? Sebab ada sabdu. Kalau kubra, al-haq tak ada sabdu atas, tapi kalau al-haq ni kalau akbar. Kalau ni dia ada tiga, kalau sughra, kalau kubra, kalau akbar. Kalau akbar ni lah ada sabdu dah betul. Haq. Tak itu semua. Dia tebarah lalu. Itu dipanggil kalau akbar. Kalau sughra ni ada tengah lah. Dah. Kau berbalik bawah. Anda baca lillahil haqq. Ataupun dengan lillahil haqq. Kau berbalik atas. Kalau dibaca dengan al-haqqi, kau bagi bawah bermaksud di sana pertolongan itu bagi Allah yang sebenarnya. Lillahil haqq. Maknanya Allah saja. Pertolongan itu daripada Allah Ta'ala. Kalau nak baca berbaris bawah, di sini menjadi sifat bagi Allah Ta'ala. Lillahil haqqi, sifat Allah Ta'ala. Tuhan yang maha berhak. Tak, Tuhan yang maha hak. Tapi kalau al-haqq itu maknanya pertolongan itu hanya milik Allah Ta'ala. Tetapi kalau dibaca dengan al-haqq, berbaris atas, bermaksud pertolongan itu bagi Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala sahaja yang boleh memberi pertolongan. Maf'ul mutlaq lah, iaitu sifat kepada pertolongan. Kedua-dua maksud dan bacaan ini adalah hampir sama di antara satu sama lain. Bolehlah kita baca lillahil haqqi ataupun lillahil haqq. Huwa khairun sawaban wa khairun uqaba. Ini baru kalau sughra. Duduk tengah-tengah ni uqaba. Kalau sughra. Dia kata dah jadilah. Dia slow sikit. Kalau sughra ni dia dah tekan buat mana dah. Dialah sebaik-baik yang memberi pahala dan sebaik-baik yang memberi balasan. Wa khairun sawaba. Dialah yang sebaik-baik memberi pahala. Allah Ta'ala lah sawaba itu pahala. Wa khairun uqba, dan sebaik-baik yang memberi balasan. Siapa? Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala yang sebaik-baik memberi pahala, balasan. Allah Ta'ala juga sebaik-baik memberi iqab, iaitu balasan. Percayalah, sesungguhnya Allah Ta'ala yang sebenarnya memberi pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami sembah, ya Allah. U'budu, aku sembah. Wa iyyaka nasta'in, pada engkau lah aku minta pertolongan. Manusia ni berhajat pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala berhajat tak kepada kita? Tak. Allah Ta'ala tak berhajat pun buat sesuatu dia. Kalau budak jadi baik pun Tuhan tak rugi. Tuhan tak untung. Kalau kita jadi baik pun Tuhan tak untung. Tapi yang untung kamu, yang rugi kan kamu. Betul tak? Jangan rasa hebat sangat kita ada benda begitu. Pahala dan balasan kepada manusia. Allah Ta'ala beri pertolongan kepada kita, beri pahala kepada kita, beri balasan kepada kita. Justru itu setiap manusia hendaklah bersungguh-sungguh taat. Taat, tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, sama ada pada waktu senang ataupun susah. Kita ni kena ingat kalau Allah Ta'ala apa? Senang ke, susah ke, sakit ke, tak sakit ke, Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Sebab tak ada orang boleh tolong kita kecuali Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata orang beriman ni jiwa dia tenang dengan mengingati Allah. Ketahuilah dengan mengingati Allah kamu akan tenang. Tadi saya baca mesej lah daripada grup keluarga saya tadi. Orang kampung saya pergi pasar payang. Lepas tu nak lakuh naik tebuk tu, jatuh dalam air tu, air sungai tu. Lemah lah, meninggal. Orang kat rumah ayah. Ustaz Zah duduk ajar Bukit Buruk. Ustaz Zah ajar asal Bukit Buruk tu. Bukan orang Sumat Rakit. Dia pergi dekat pasar payang tu. Mana naik bot. Lakah tu duk kena jatuh. Laki. Orang bawa dia juga. Allah ajar tau. Tu kata. Dia jadi pindah mata, ganda-ganda nak lakah. Dia tengah pajar. Rasa ke? Itulah macam mak saudara Boni lah. Tak, mak saudara saya Boni nak kata dia kurang simak lah. Ya kita hang buat seteruk sejak dalam seminggu je. Ya, masuk hospital Terengganu. Dah balik rumah, bawa alih hospital tu. Tak buat pinggah, tak obat stabil mana. So, habis homo. Sekejap ada masa sekejap sana. Itu kata hidup kita tak. Kita nak pergi mana musim air. Allah, sampai masa tu. Nampak cepat je tau. Kita ni hidup atas dunia ni. Patut Allah Ta'ala, kita belajar surah Al-Kahfi ni. Allah Ta'ala kata, mu kaya ke, mu miskin ke, kalau mudah kembali kepada Allah, tak ada benda pun. Tapi kalau mu miskin atas dunia ni, tapi mu ingat pada Allah Ta'ala, mu lebih mulia daripada orang kaya lagi. Patutlah kita nak ingat semua pada Allah Ta'ala lah. Tuhan kita. Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang ketujuh ini, maka Allah yang bab yang keenam ni, perbandingan di antara dua orang lelaki yang kaya dan miskin. Allah nak khabar kepada kita, tak ada nilai pun, tak ada beza pun miskin kaya, kecuali bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang manusia paling mulia di sisi Allah, orang paling bertakwa. Orang takwa ni orang dekat dengan Tuhan. Orang berusaha sedaya upaya nak rapat dengan Allah Ta'ala, membina hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala melalui ibadat khusus dan ibadat umum. Ibadat khusus tu semayang, puasa, haji, zakat tau. Tapi ibadat umum tu semua sekali. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab tu kalau kita baca bismillah, Bismillah tu dengan nama Allah. Tak, kita sebut sama setiap kerja buat kita, Bismillah. Nak pakai baju, Bismillah. Nak buang baju, Bismillah. Nak makan, Bismillah. Nak turun, Bismillah. Bismillah sebab apa? Dengan nama Allah. Aku buat benda-benda ni dengan nama Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Aku menyebut nama Allah Ta'ala. Tak, dengan namamu ya Allah. Memuji Allah. Mengangkat darjat Allah.
Kedudukan Allah memang yang berhak dipuji oleh kita, terutamanya makhluk yang bernama manusia ni. Kemudian yang ketujuh, bab 7, Allah Ta'ala perumpamaan kehidupan dunia yang tidak kekal dan beberapa peristiwa pada hari kiamat. Ini kita masuk bab ni. Allah Ta'ala sebut, kita baca lalu kepada terjemahan dia. Kita baca kepada ayat yang ayat 45 ni, kita baca terus kepada tafsir ni lah. Kita tak baca satu-satu. Ayat 45 hingga 49 ni huraian ayat yang kita baca seseri. Allah Ta'ala telah menceritakan dalam ayat-ayat yang sebelum ini berkenaan dengan orang yang berbangga dan bermegah dengan harta benda dan pengikut-pengikut yang ramai. Perbandingan yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala itu ialah melalui kisah dua orang lelaki. Tak adalah. Kita baca bab 6 tadi. Pada akhir zaman, dinyatakan oleh Allah Ta'ala itu ialah melalui kisah dua orang lelaki pada zaman sebelum Nabi lah. Ini kisah ni berlaku sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala cerita rangka orang dulu sebelum kamu ni, Muhammad SAW. Salah seorang daripadanya mempunyai harta benda yang banyak dan pengikut yang ramai, tetapi kufur pada Allah Ta'ala. Perbandingan Allah Ta'ala cerita tak adalah kisah kita baca dah. Apabila Allah Ta'ala menimpakan bala ke atasnya, kekayaan dan pengikut-pengikutnya tidak dapat memberi sebarang pertolongan kepadanya. Asal nak kata apa lah? Bila Allah Ta'ala beri bala bencana, ada benda lah. Bila Allah turun azab, ada benda lah. Macam Fir'aun, Allah turun azab, ada benda lah. Tergelam di dalam laut dalam laut merah. Api tak ada benda, tak ada, hancur api. Api pengikut-pengikutnya yang kuat gagah perkasa tu musnah. Tapi Nabi Musa bersama dengan pengikut dia selamat. Sebab apa? Sebab pertolongan hanya milik Allah Ta'ala. Sebab itulah kita rasa benda musibah dunia ni. Tak heran lah dengan dunia. Masa heran sangat dengan dunia ni. Ujian ke, cabaran ke, tak ada benda. Yang penting Tuhan ada. Allah Ta'ala. Kita nak temu Allah Ta'ala esok. Di akhirat. Buat persiapan demi persiapan sebab kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala, Tuhan kita. Ayat-ayat tersebut merupakan tempelak Allah Ta'ala. Tempelak ni maknanya Allah katalah kepada orang-orang kafir Quraisy yang menganggap bahawa kekuatan itu hanya bergantung kepada harta benda dan pengikut yang ramai. Sebab tu bila Rasulullah SAW berdakwah kepada Islam, dia kata ke rapat saudara dia Abu Talib, dia kata Muhammad nak undang sebenarnya. Dia ingatkan Rasulullah berdakwah tu kerana kebendaan ataupun pangkat ataupun perempuan yang cantik. Dia ingatkan gitu. Sedangkan Rasulullah nak menyelamatkan akidah mereka supaya jangan syirik pada Allah. Bila musyirik pada Allah, memati yang seorang neraka. Tapi dia ingatkan Rasulullah tu ada kepentingan dunia. Lepas tu dia kata Abu Talib, Muhammad nak apa? Kau nak jadi Perdana Menteri, contohlah. Kalau nak jadi menteri, kita beri dia jadi Perdana Menteri. Kaya nak jadi orang kaya, kita kumpul belakang harta di Mekah, kita beri ke dia. Kaya nak apa comel? Dan kalau dia nak apa comel, kita cari apa comel sekali di Mekah, kita beri ke dia. Tak, apa cara dia kata kepada Rasulullah? Maknanya ni orang kafir musyrikin kata berhentilah daripada berdakwah ni. Rasulullah kata, kalau seandainya letak matahari di tangan kanan aku, bulan di tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan kerja-kerja Islam ni, sama ada aku menang ataupun aku mati, aku tak akan tinggal kerja Islam. Itu lah. Sama ada aku nak beri bantuan ke, aku tak beri bantuan ke, aku nak lempar mana-mana ke, buat dunia ni, aku tak rasa. Ini akidah ni. Dia ingat ke dunia ni buat dia ingat ke boleh bawa mati ke. Dia ingat ke harta benda yang banyak ni boleh bawa mati ke. Boleh gali dalam kubur. Siapa nak beri? Kalau bubur emas kilo pun kat luar, dia pakai gali api. Mayat ni tinggal jelai dulu. Allah hak nak muslim lah. Letak lima, letak apa. Budak-budak nakal dia makan lima. Dia kata, roh naik makan lima. Tak boleh kita tak. Ada benda pun. Lepas tu muslimat janganlah kata tergugak sangat dengan dunia ni sampai lupa kita kat akhirat. InsyaAllah lah muslimat tak. Tapi anak-anak kita tu pesan gitulah. Tak rasa duduk kerja ke dunia sampai lupa kat akhirat. Tak lah, dia orang mati ngejuk umur. Mati ngejuk dah ni. Muda dua kok. Muda lah.
Hak dua lah. Ramai orang tak bersedia untuk mati tapi mati. Tak, dia happy-happy nak ni mesti cuti-cuti. Dia orang happy-happy berlaku. Allahu Akbar. Muslimah, jangan kita duduk letak sangat jiwa dunia tu di hati kita sampai kita tak boleh nak buat benda. Ini Allah Ta'ala sebut pada kita. Ayat-ayat tersebut merupakan tempat Allah Ta'ala. Kemudian kita baca dasar ni. Di dalam ayat-ayat ini pula Allah Ta'ala menyebut lagi berkenaan dengan orang-orang bersifat demikian sebagai pengajaran kepada mereka dan orang-orang yang seumpama mereka zaman sekarang ini. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa darib lahum mathalan," dan berilah perumpamaan kepada mereka. Maksud mereka di dalam ayat ini ialah golongan pembesar-pembesar Quraisy pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala pada zaman sekarang ini mereka itu tergolong dalam kalangan orang-orang yang menentang pejuang-pejuang Islam. Nah, Allah Ta'ala kata beri perumpamaan kepada mereka. Kabur kepada mereka kaum musyrikin Mekah. Berarti orang sekarang hak menentang Islam, hak tambah Islam. Islam tak sesuai, sekular, liberal. Ni ya. Dia kuat sekali buat sekular sebab dia liberal tu. Jangan nak hak gini lah ni. Dunia tak ada benda pun. Ni Allah Ta'ala cerita ni yang kita belajar. Dia cuma kena yakin pada Allah Ta'ala. Kena yakin kepada Islam yang kita pegang, yang kita hidup sekarang. Kepada kepimpinan ulama yang kita sokong. Kita kena ingat. Allah Ta'ala sebut mana? Masalul hayatid dunya. Ini perumpamaan. Kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardh. Bandingan kehidupan yang ada di dunia ini samalah seperti air hujan. Ini Allah Ta'ala cerita ni. Khabar kepada mereka, wahai Muhammad, kehidupan dunia ni samalah seperti air hujan. Kama'in, seperti air hujan. Anzalnahu minas sama', yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, maka menjadi subur kerananya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Allah Ta'ala sebut kehidupan dunia ni ibarat air hujan aku turun daripada langit tu je. Allah Ta'ala sebut dalam perbandingan ni. Air hujan yang Allah Ta'ala turunkan dari langit itu akan meresap ke dalam tanah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang besar dan kecil. Semuanya tegak dan subur sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering lalu diterbangkan oleh angin. Sampai masa subur. Dan sampai masa kering, ada apa dah? Orang nak ambil dah. Kalau musim pun. Tuan, lepas tuan tak ada apa dah. Musim padi ke, musim gandum ke. Kalau kat Malaysia ni orang makan padi. Makan beras lah, bukan makan padi, tak makan nasi. Tapi kalau orang Arab dia makan gandum. Mana tengok pokok gandum? Macam pokok padi, pokok rasa-rasa. Tak boleh tengok lagi. Dan dia tenang je, royak anak, royak ke cucu. Dia tengok dalam TikTok, tok nak tengok pokok gandum. Pergi dekat TikTok, tok nak tengok pokok gandum, cucu pun boleh. Pokok gandum, YouTube nanti. Dan ni zaman moden. Dan ni TikTok lebih canggih pada FB lagi. Okey, nak tengok dalam TikTok tulis saja. Dia tulis tok nak dengar surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 6. Tekan YouTube lalu. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tubik lalu lagi tok nak tutup lagi tu dia joget. Dia nyanyi, dia ngaji. TikTok ni kita pasang sekali Abiola tak nak tukar. Atau ada TikTok. Teknologi moden. Guna lah, bukan dia suruh tengok hiburan. Joget-joget. Kalau tengok joget tu berat boleh. Nyanyian Piramli tu lalu. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Itu lalu. Sebab dia kata TikTok ni canggih muslimah. Saat-saat kita payah nak baca surah Al-Kahfi. Ayat 1 hingga 6. Ayat 1 hingga 10. Lalu ni tak ada dunia dah payah. Mudah lah tekan je TikTok.
Dakang sekolah dengar ayat 1 hingga ayat 10. Siapa dah nak baca lagi kelas menurut lidah. Tahu. Tu kata dunia ni cukup canggih kalau kita pandai guna. Tapi orang sesat ramai juga kena kita. Budak-budak kita, learning viral, budak-budak kita beli benda hak seduk pun. Benda hak seduk dan yang orang jual benda tu, kalau dia jangan siasat lah. Nak buat rampasan. Ada benda alat tu ada dalam TikTok. Budak-budak muda dia tahu lah. Amin. Nah? Okey. Apabila tidak ada lagi sumber untuk tumbuh-tumbuhan hidup itu, sumber tumbuh-tumbuhan hidup apa musim air? Air. Hujan. Turun air hujan subuh. Ni kemarau pula dah ni. Air ni basuh panas dulu. Tahu? Muak rasa. Kalau panas muak. Kalau hujan, hujan pula. Maka kesemuanya akan menjadi kering. Tak ada gambar lah. Lagi kering ya. Dulu lambat letak hidup. Sekarang ni, berapa kali siram sehari. Panas. Bukan sekadar kering. Malah ia akan ditiup oleh angin laksana debu yang bertebaran. Tengok debu saja dalam ni. Patutlah kita nak besar sangat peniaga-peniaga yang di luar sana kalau jual tu tutup lah. Tahu? Dulu kalau hujan tak debu. Makan debu tak naik tak nak. Dan ni panas dah. Orang jual pun tak tutup. Tak ada dah gitu ke orang pergi beli. Jadi kena jaga lah. Jaga lah. Pesan. Pesan kalau jual-jual tu kata tutup dah makanan. Tak debu-debu kan. Debu sihat dah apa kok debu ada tak sihat. Debu ada tak debu. Tai orang. Tai orang ada saya orang yang jambar ni lembu kan kata lagi. Ke timur lembu ada tandang kau. Ada jambar. Itulah perbandingan kepada harta benda dan kehidupan manusia di dunia ini. Tak ada benda Allah Ta'ala kata. Ada nyawa mu hidup. Tak ada nyawa mu mati. Segala-galanya akan hancur laksana debu yang ditiup oleh angin. Firman Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas tiap sesuatu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala maha berkuasa menentukan semua perkara sama ada baik banyak ataupun sedikit, lambat atau cepat, lama atau sekejap, dan segala-galanya. Justru itu setiap manusia tidak wajar berbangga dan bermegah dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya, kerana kesemua itu adalah bersifat sementara waktu sahaja, bukannya kekal abadi dan boleh dibawa mati. Benda boleh bawa mati apa? Amal soleh. Piti boleh bawa nak mati? Boleh. Kalau kita kifat, kalau kita guna, kita sedekah, kalau kita berbelanja. Tapi kalau piti duduk banyak dalam bank stokor boleh bawa mati tak? Boleh. Anak beranak kita boleh harta tu. Kita nak sedekah berkira. Piti banyak dalam bank. Sayang. Mati tinggal tak? Tak ada piti hidup sah-sah. Power. Pilih berambok dalam bank. Tahu? Tengok lah. Rugi siapa kita? Rugi kita. Tinggal mah bergila-gila pun. Bawa bata ada, orang ambil ada dalam tubuh. Dalam dia buka-buka ada mah ni. Tahu? Tinggal situ kok. Mati anak benda. Kat nombor tu. Allah sikit-sikit orang. Infak fi sabilillah. Jangan berkira satu. Sesungguhnya perjalanan untuk menuju ke negeri akhirat tidak boleh disamakan dengan kehidupan duniawi yang penuh dengan kebendaan ini. Tok Guru kata, pengarang kitab kita baca ni lah. Perjalanan menuju ke akhirat tak sama dengan perjalanan hidup kita di atas dunia. Atas dunia ni kita nak makan, di akhirat kita nak makan ke tak? Tak makan dah. Tahu? Atas akhirat ni kita tidur ke tak? Tak tidur dah. Semayang tak semayang dah. Dunia ni penat beramal. Dunia ni beramal. Tahu? Beramal. Akhirat lihat. Tapi kalau dunia malah beramal, akhirat sengsara. Baik. Tengok berkiranya. Nak main tengok mana? Nak boleh akak punggung tu, mana? Tapi dia akak punggung ada dia duduk atas atas. Kalau ikut ke tak larat, saya tengok musim mak saya ni bukan sihat belaka ni. Kalau ikut tak bertupik pun rumah, tak nak.
hari sekolah nampak kat dia, kalau hari kerja ni, hari cuti dia kenyang. Tak? Tak sekolah dah, dia cuti dah hari ni, mesti mak sudah tau. Cuti dah ni. Ini Islam Merah cuti dah, tapi sedikit ada cuti sekolah dah. Cuti dah, orang luar tak cuti lagi. Terengganu ambil cuti Islam Merah. Jadi kita cuti pun, bukan kita cuti pun si mak terlepas sana, terlepas sini lah. Esok saya nak pergi Kuala Lumpur lepas asal. Sebelum di Kuala Lumpur tu kuliah dulu pagi setepak. Esok ada carnival dekat Gua Badak, pas kawasan Kuala Nerus. Pagi di Gua Badak, kat petang takoi dulu. Nak boleh ketinggal kapur tu. Kena start korang dulu. Nak patah tak sapati berapa? Sebulan kali kan Sini sebulan kali. Kalau kita patah ke, bulan depan pula kalau hidup lagi. Maknanya kasihan. Jadi bersimak bahawa dia kata tak ada benda pun nilai dunia ni kalau kita tak sandar pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita di dunia ni nampak gini je tapi sandar kepada Allah Ta'ala, besar nilai yang di sisi Allah Ta'ala. Hak muslimat duduk congok ni bukan duduk congok saja, tetapi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Sebab inilah saham-saham yang akan membahagiakan kita di akhirat kelak. Usah bimbang. Allah Ta'ala sebut lagi al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perkara yang menyeronokkan di dunia ialah apa dia? Harta benda dan anak-anak. Harta benda dan anak-anak itu kalau ditakdir dengan cara yang baik, maka ia akan menjadi baik lagi sempurna, dan begitulah sebaliknya. Kalau harta ditakdir dengan baik, insya-Allah lah. Tahu, pemurah, sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang miskin orang pandai kaya. Tapi Rasulullah tak ada apa. Tinggal benda harta benda sebab apa? Dia bantu saudara umat dia, sahabat-sahabat dia. Dia bantu. Sebab tu Rasulullah kata kalau saudara mati, kalau orang Islam yang mati, kalau kamu mati, harta tu untuk waris kamu. Rasulullah kata. Tapi kalau mati meninggalkan hutang, itu adalah hak aku, Nabi kata. Rasulullah sebagai seorang pemimpin, dia bayar hutang. Rakyat duduk di bawah pemerintahan dia. Dan kita bukan nak tolong bayar hutang, nak beban rakyat dengan macam-macam jenis kehidupan. Sampai rakyat baru nak nyawa sikit, sekat mula nyawa. Tak laju, sakut dulu, sah lah ni. Sakut. Tak dapat. Nak cari benda murah. Nak akan gandong mah. Nak makan juga murah walaupun, nak makan juga nasi walaupun segenggam. Sehari. Itu tengok Tengok. Muslimat tengoklah. Allah, wallahu musta'an. Okey. Semua itu merupakan perkara-perkara yang menjadi kekuatan sementara kepada manusia di dunia ini. Kalau sekiranya disalahgunakan, maka ia akan menjadi perkara yang mendukacitakan dan menyakitkan manusia. Kalau menggunakan dengan cara baik, benda ini akan membahagiakan kamu di akhirat kelak. Tapi kalau salah guna, ini yang mencelakakan kamu di akhirat. Sebab tu kalau orang tak bayar zakat, seesok harta dia dilupakan seperti ular yang membelit dia di akhirat. Itu bukan senang. Lepas tu kata menduka cita dan menyakitkan manusia. Dunia ada apa? Mu rasa buat dengan apa? Mu sombong, mu takabur, mu riak, mu ada benda mu rasa hebat dunia ni. Orang gini kuasa, mu ada kuasa, mu buat gini, mu tindak orang gini. Apa dunia? Akhirnya aku dah tempat. Waktu rasa bimbang, sabar. Rasulullah kata orang Islam kena banyak bersabar. Dan sampai bila nak sabar, sampai mati Itu orang Islam. Akhlak dia dengan Allah Ta'ala. Dia reda, dia sabar. Kalau orang tak reda, kata orang tak sabar tu, orang tak ada Tuhan. Kalau dia ada Tuhan, dia sabar, dia reda, dia sabar. Sebab tak ada Tuhan. Sebab kita tahu dah, susah senang hidup kita ni, Allah Ta'ala yang berikan. Cuma kita berusaha sedaya upaya untuk hidup di dunia ni. Tak ada piti, cari piti. Tak ada berat, beli berat. Itu tanggungjawab kita. Tapi selebihnya kalau kita tak dapat tu, itu adalah ketentuan daripada Allah. Kita usaha dah, tapi tak dapat. Kita terlawan dah.
yang betul dengan syariat Islam. Sebab tu sekarang ni tema kerajaan negeri Terengganu ni indahnya hidup bersyariat. Tak, saya tak dengar keputusan 5 bulan Dewan ni. Tak nak tahu. Hakim ni eling tu dah. Esok ke? Bukan 5, oh itu dia 9 bulan. Oh esok lah. Oh, saya pergi juga tu lepas esok. Ha? Mana ni? Kanu gimana ni? Ha. Seandainya berjaya, tengoklah. Dahsyat lagi. Dunia. Apa? Kita ada kuasa kita. Apa dunia? Mula ambil dunia buat apa ada undang-undang ada peraturan. Tapi mula ingat Tuhan ada. Esok Maliki Yaumiddin. Raja segala raja Allah yang Maha Adil. Jangan kecewa dengan dunia. Jangan kecewa. Sabar. Memang menyakitkan, tapi sabar. Kita nak lawan. Setakat ni kita ada. Boleh protes, boleh benci. Selama-lama iman benci dalam hati. Nah, jangan bimbang. Kita orang Islam ni kita tak kecewa pun. Sebab kita ada Allah Ta'ala. Inilah lumrah hidup di dunia. Bukan senang nak naik Islam. Bukan senang kita nak letak Tuhan. La ilaha illallah. Nak letak syariat Islam depan. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Bukan senang perjalanan hidup dan bawa kalimah la ilaha illallah. Sabar. Tapi yang penting kita berjuang sampai ke sisi center aku. Itu penting ni semua. Hidup atas dunia ni. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Surah At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta benda dan anak-anak adalah fitnah. Ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala terhadap kamu. Dan di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Harta ujian, anak-anak ujian. Lepas tu kadang-kadang anak-anak ni kalau baik, Allah sejuk hati tau. Sejuk muak-muak mengandung. Tapi kalau anak yang tidak baik, Allah mak darah dah stabil mak tinggi mana naik khun. Cek darah naik waktu 190 bawah. Bapa Allah Zahir. Nah tu ujian. Kalau anak soleh, Allah. Tu. Kita boleh rasa nikmat dunia dah. Nikmat dunia dah azab dunia. Kalau ada anak yang soleh, bahagia kita. Allah sukanya dah. Mak kita sayang ke kita, keluarga kita bahagia. Kalau ada anak yang bermasalah, siapa? Sipang piti, dok lokak. Ingat ke toyo dia ambil piti, punya anak curi. Letak piti dalam Quran dah. Dia nak jumpa tak bapa juga. Ingat ke toyo. Toyo macam anak mu ambil bahan piti. Dia kata anak kita tak tahu. Kita rasa nak tahu. Tapi anak kita ni, dia bawa piti ada mana? Saya beritahu pengalaman lah. Rasa pengalaman saya cakap ni. Kau kata toyo. Toyo kan? Toyo adalah umat tu. Kalau dia jumpa tak bapa, dia kata toyo tu cari ibu. Dia kata ijan. Kayak kan, orang kata kalau rumah masuk toyo, ibu kata ijan. Sebab apa? Kalau masuk dalam rumah tu, dia main kata ijan. Dia tahu tak kat mana betul-betul, baru dia ada toyo. Tahu? Itulah anak-anak ni mesti baik. Harta ni bila ada, sayang. Bila tak ada, oh kalau kita ada, kita nak infak Ustaz Zahir. Tak ada. Kalau ada, kereta banyak bersiri pun kawan kita tak ada kereta dah buat. Dia nak beri kereta rutin. Oh kalau kita ada kereta banyak tu hidup, padahal kereta melambat dah tak beri juga. Kalau kita ada motor banyak Ustaz Zahir, kita bisa ke dia. Banyak berapa motor, dah bakar badan. Kena kurung. Manusia ni gitulah. Kalau tak ada, tak ada ada yang sebut. Tapi kalau ada, kena kujuk sayang. Hompu ni sayang pada harta benda ni. Macam kata kat orang kita kan. Betul tak mesti baik? Oh kalau kita ada rumah banyak tu, kita segerai. Rumah tak apa dah pun. Tapi segerai pun dah beri. Apa kita kira begitu? Allahu Akbar. Fitnah nanti dah. Anak-anak dah harta benda fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Maksud ujian bagi manusia dalam ayat ini ialah sama ada mereka boleh mentadbir menurut apa yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala ataupun mengkhianati amanah tersebut. Itu makna dia. Ujian tu sama ada kita boleh guna cara betul ataupun tidak.
Sebab itulah anak-anak ni menjadi tanggungjawab ibu bapa didik anak-anak dengan cara yang betul. Kalau kita didik anak kita dengan cara yang betul, kita bahagia. Tapi kalau kita tak canangkan anak kita, sengsara. Stres, tekanan jiwa. Ibu bapa sebab apa? Tak boleh salahkan anak sebab kita tak canda ke dia. Masa zaman budak-budak yang membesar kita tak canda. Tak apa. Nak di dunia yang penuh dengan ni, media ni, medsos. Dan ni orang cara nak anak. Betul tak? Abang duduk rumah ni orang layan tadi. Anak dengan anak, tak laki, tak laki. Tak laki pun sini, bini pun sini, anak dah bilik tu. Rumah macam keluarga. Kan wow? Macam keluarga. Orang ada dapur senyap. Bila dapur bising, lapor. Ni sekarang dunia sekarang. Kalau tak percaya dia masuk rumah-rumah yang kawan. Dunia sekarang dahsyat. Ujian. Lepas tu kadang ambok mati pun anak tengok TikTok lagi. Ada tengok telefon lagi. Tak, cuba pergi dekat kat kematian. Anak-anak cucu tu dah siap nak main telefon. Dia nak cara dah mati ya. Mati dah kan? Tadi nangis rasa mati mula-mula nangis mati. Mula-mula mati tu nangis. Lepas tu ada main telefon senyap lah ada. Bukan duduk gaduh nak pergi kat jenazah, nak duduk, nak apa tau. Nak siap, nak baca apa, nak tolong apa, nak tengok apa. Baca Yasin pun apa. Dah biar orang mati pun duduk mana dah. Duduk sibuk dengan telefon. Saya muda. Duduk main telefon dah saya buat gambar. Orang ramai ni. Sebab datuk ada kematian datuk hari ni. Kita mulut dia masuk dalam telefon. Ni nenek sudah disemadikan dan diusung untuk kekuburan. Ambil gambar pun tak asal dia tak undur. Dunia sekarang pun dah pintu. Tengok apa siapa. Kemudian lagi, kalau kita boleh takdir insya-Allah dengan baik. Dalam ayat yang lain pula Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya terdapat di kalangan isteri-isteri dan anak-anak kamu itu menjadi musuh kepada kamu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ayat ini memberi gambaran bahawa jika sekiranya isteri dan anak-anak itu ditakdir dengan cara yang baik, maka dia akan menjadi musuh. Maka tidak baiklah, maka ia akan menjadi musuh, bukannya menjadi kekuatan kepada manusia. Oleh kerana itu, maka isteri dan anak-anak hendaklah ditakdir mengikut hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dia akan memberi faedah dan manfaat kepada manusia. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata'a anhu amalu illa salas sadaqatin jariyah wa ilmin yantafi'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Apabila mati anak Adam, Nabi sebut apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali salah 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmin yantafi'u bih, ini ilmu kita belajar. Apa yang manfaat kita amal. Wa walidin salihin yad'u lah, dan anak soleh yang sentiasa mendoakan. Anak soleh tu, tanda anak soleh ni dia sentiasa mendoakan. Tak, dia ingat siapa ke si mati. Dia PTC apa, dia boleh pahala, si mati pun boleh pahala. Kena niat lah. Jangan letak saja, letaklah tabung aku niat untuk arwah ni, arwah mak ni. Kena niat sama kepada si mati tu. Kita dapat pahala, si mati pun dapat pahala, share pahala. Batau tanya Ustazah, boleh tak kita nak korban ke orang mati? Korban ke orang mati, boleh. Dengan nama si mati, tidak sah. Tapi kalau kita nama kita niat. Aku niatkan pahala korban ini untuk si mati dah tu. Tapi tak boleh berbuatan nama si mati dan niat untuk si mati itu sendiri tak boleh. Tapi kita niat pahala ni, aku sedekahkan dah, aku korban ni, pahala ni aku niat kepada si mati. Niat pahala kepada si mati, kita pun boleh pahala, arwah si mati pun boleh pahala. Memang tak boleh lah kalau kita korban kepada si mati. Dia kata terputuslah amalan di dalam hadis ini, bermaksud bahawa terputus dari segi manfaat dan pahala. Tak ada lah. Maknanya terputus tak ada pahala dah. Tak ada dah. Sememangnya orang yang telah mati tidak boleh melakukan amal ibadah, tetapi dia boleh mendapat manfaat dan pahala daripada 3 perkara yang telah ditinggalkan dengan cara yang baik. Pertamanya ialah ilmunya, walaupun sedikit tetapi dia beramal
dengannya sehingga orang lain dapat mengambil manfaat daripada ilmunya itu. Kebaikan yang dibuat, ilmu yang dibuat, orang lain pula boleh ambil manfaat dari ilmu dia. Contoh kita mengajar lah. Contoh kita mengajar, kita cover, orang ikut orang kita cover, sampai kita mati. Kita mati pun diikut lagi ilmu orang kita cover tu. Itu maknanya ilmu yang bermanfaat tu. Kemudian lagi dia kata, sekiranya ilmu yang dipelajari itu untuk faedah dunia, seperti untuk memudahkan mendapat pekerjaan, atau untuk kesenangan dunia semata-mata, maka dia akan menjadi seperti habuk yang diterbangkan oleh angin. Tapi kena niatkan Allah Ta'ala. Tapi kalau kerana dunia, dapat benda kau. Seperti kata, habuk di bawah angin, tidak boleh memberi pertolongan dan bantuan kepadanya pada hari kiamat nanti. Keduanya ialah harta benda yang telah dibelanjakan dengan cara yang baik dan boleh memberi faedah kepada masyarakat. Manakala faedah masyarakat tu contoh tadilah sedekahun jariah. Sedekahun jariah ni contohnya kita sedekah. Contohlah jariah ni yang mengalir, pahala yang mengalir, sedekah yang mengalir. Contoh kita beli orang nak beli, kita beli ekor dulu kan? Tak, kita sedekah piti dulu orang beli ekor masjid kan? Kita mati pun orang guna lagi ekor, tu panggil sedekah jariah. Tak, benda tu selagi benda tu digunakan oleh orang yang hidup, walaupun kita mati dah, pahala tu tetap mengalir, tu panggil sedekah jariah. Lepas tu muslimat cari peluang mana kita boleh buat sedekah jariah. Boleh buat sedekah jariah kat mana? Ada nak buat surah, ada nak buat apa. Biar ada kita tak banyak pun. Walau RM5, walau RM10. Kita disebar di sisi kita, nilai kecil je, tapi di sisi Allah, dia jadi besar nilai yang tu muslimat. Jangan kira nilai yang kita, tetapi nilai yang di sisi Allah, besar sangat pahala sekiranya kita ikhlas. Kita buat kerana Allah Ta'ala. Ada yang masuk FB lah, takut kita jadi riak dan sebagainya. Jangan, kita kalau boleh bersembunyi. Nabi kata tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Ibarat kata kita lah. Sebab apa kita bimbang bila masuk pulang, takut timbul je perasaan riak. Bila riak maka tak ada pahala lah. Habaan mansurah. Allah Ta'ala kata seperti debu-debu yang berterbangan. Okey, sikit lagi kita pergi. Yang ketiga dikata ialah anak yang baik lagi soleh yang mendoakan bagi kedua ibu bapanya tanpa mengira sama ada anak itu lelaki ataupun perempuan. Semoga kita menjadi anak yang soleh kepada mak ayah kita yang telah meninggal dunia dan suami kita lah. Kalau kita ada suami yang telah meninggal dunia, semoga kita merupakan isteri yang solehah kepada suami kita lah, insya-Allah. Seseorang anak akan menjadi soleh hasil daripada didikan dan tunjuk ajar kedua orang tuanya. Tu nak jadi soleh, tak soleh kan didikan mak ayah. Kalau mak ayah didik baik, insya-Allah anak jadi baik. Budak-budak ni muslimat, anak-anak kita, anak-anak cucu kita ni, anak kita sekalipun dia orang ni kecil-kecil ni yang nakal biasa tu. Jangan kata anak soleh ni buat kecil daripada kecil baik dia je tak. Budak kecil ni perangai dia dah duduk, dia tak duduk macam kita ni. Kalau budak kecil duduk macam muslimat ni bukan budak kecil ni. Muslimat pun kalau duduk dia gini, muslimat kalau muslimat dah duduk dia tu bukan muslimat. Dia mesti ada sakti Allah. Ada masalah. Macam orang kata Ustaz Zahir anak kita letak kat senyap. Kita mesti ada benda lah tu. Kita tambah anak kita ni kita letak dia je jalan. Tu budak yang lama. Bukanlah kata mentang-mentang jangan sok pun ada robot tu. Tu nak bawa anak budak buat. Tapi tengok keselamatan ni pula kan. Tapi kita tak ada nak marah budak ni jalan semua. Aku sok tak jalan semua. Memang dia jalan sebab dia proses dia tu duduk. Duduk dah kena. Kita